Baik, salam sejahtera dan selamat datang para hadirin sekalian pada sesi acara RIDFest 2021. Pada hari ini kita akan yang ada bersama kami pada sesi ini ialah Sanif Oleg yang akan berbicara dengan kita tentang pembinaan dan pengukuhan mitos dalam industri budaya Singapura. Ini merupakan sesi dalam bahasa Melayu yang kelima ya sejak kita mula lancarkan RIDFest pada 26 Julai yang lepas. Jadi pada hari ini kita kenapa pentingnya kita untuk kita membicarakan tentang mitos dalam industri budaya atau budaya popular ini, kerana kepedulian terhadap budaya popular akan membuat kita lebih sedar, ya, lebih memahami apa sebenarnya yang sering membuat kehidupan kita ini, masyarakat kita sangat anti kemanusiaan, ya, atau anti human seperti dikatakan oleh Stuart Hall itu. Membicarakan tentang budaya popular dari lensa yang kritis merupakan satu cara untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat sebagai satu intervention ataupun satu cara masuk campur, ya, atau campur tangan dan menentang terhadap struktur-struktur yang mendominasi dan akhir sekali membawa kepada perubahan. Ya, dan ini hanya boleh berlaku jika tujuan kita di permulaannya ialah untuk menyah jajah, ya, atau bahasa Inggerisnya itu decolonize, ya, menyah jajah pemikiran serta imajinasi kita. Inilah pentingnya kritik kebudayaan atau cultural criticism itu dalam usaha kita untuk membentuk dan membangun satu epistemologi yang baru atau apa yang telah dibentangkan oleh Profesor Syed Farid Alatas dalam ucap pertamanya pada 26 Julai yang lalu sebagai ilmu mandiri, ya, atau autonomous knowledge. Jadi kritik kebudayaan itu boleh menjadi ejen perubahan, menjadi cara pembelajaran demi kesedaran kritis hanya jika kita bermula dengan cara pandang yang pada dasarnya anti penjajah, ya, atau anti kolonialis yang menyangkal imperialisme budaya dalam segala bentuk dan manifestasi. Ya, itulah sebagai pembukaan dan hari ini kita sangat beruntung sekali kerana bersama kita ada Tuan Sanif Oleg, ya, seorang filmmaker atau local filmmaker yang sangat kita banggakan. Saya tidak perlu membaca biodata beliau kerana beliau sendiri akan memperkenalkan diri beliau menerusi pembentangannya nanti. Jadi sebagai pembukaan mungkin Tuan Sanif, kita boleh mulakan sesi perbicaraan kita tentang pembinaan dan pengukuhan mitos dalam industri budaya Singapura. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Syaril. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak NLB dan pihak RILFest kerana menjemput saya untuk memberi pandangan tentang subjek ini, subjek yang paling interesting kepada saya sebab sebagai pembuat filem atau filmmaker, perkara-perkara seperti decolonization and menghapuskan mitos-mitos yang selalu kita dengar oleh penjajah adalah satu daripada kerja yang saya buat sebagai filmmaker. Lagi-lagi sebagai seorang pembuat filem Melayu lah. Okey, dan maybe saya just introduce a bit of myself. Okey, sorry. Okey, nama saya Sanif Oleg. Saya telah membuat filem sejak tahun 1996 semasa saya telah graduate daripada Film School Ngee Poly. Dan selepas saja saya graduate, saya telah buat, saya tidak terus langsung buat filem, tapi demi untuk mendapatkan experience dan network, meluaskan network saya dalam industri ini, saya telah masuk ke television straight. Dan daripada television, saya telah banyak buat kenalan dengan rakan-rakan yang saya rasa lebih matang dan lebih luas expertise lah daripada saya, dan dari situ saya banyak buat banyak genre television, iaitu drama, current affairs dan sebagainya. Dan dari situ okey, mungkin ramai yang ingin tahu apa itu sebagai seorang pengarah, apa
apa kerja seorang pengarah. Ya. Sebenarnya saya rasa yang penting sekali pengarah itu adalah seorang yang membuat cerita. Dia seorang a storyteller. Dan dari situ sebagai seorang storyteller, pencerita, dia sebagai saya telah banyak kalau boleh get involved dengan banyak dan banyak membuat make friends dengan ramai artis-artis dan aktivis lah dalam arts, supaya apabila saya bercerita tu dapat kematangan yang lebih luas daripada kata orang tu tak insular lah, lebih luas kan. Okey, jadi selama tu of course daripada situ dan setelah 25 tahun dalam bidang ni, lama tu pada masa ni saya banyak buat drama series dan juga once in a while saya buat documentary. Documentary walaupun itu bidang yang saya paling minat, tapi pada masa ini jika didasarkan kepada ratings televisyen semua, ramai bangsa kita saya rasa tak minat lah dan dengan subjek dokumentari, sebab saya rasa ialah dengan mereka sama ada reasons yang tersendirilah. Jadi yang saya harap dapat kita ubah apabila kita dalam masa jangka yang panjang lah. Dan okey, pada hari ini pada hari ini saya ingin just sekali lintas berikan topik yang saya akan cover pada hari ini lah. Okey. Yang pertama saya akan cover pasal buku Syed Hussein, ya. Dan saya rasa ini satu buku lah yang saya rasa menarik sekali, yang telah saya katakan tadi sebagai seorang filmmaker. Saya selalu juggle my insting sebagai seorang pencerita dengan apa yang telah ditulis oleh Syed lah. Dan yang ketiga saya akan cover sikit pasal representation, perwakilan orang-orang Melayu dalam dari segi visual, tak kira dalam gambar ataupun dalam wayang. Dan lepas tu saya akan cover sikit tentang perwakilan orang sebagai seorang Asia dalam filem-filem seperti di Hollywood dan di Europe, ya. Dan yang akhir sekali saya akan bualkan pasal the role of the filmmaker lah. Apakah tanggungjawab sebagai seorang filmmaker. Okey, ini saya saya ingin bentangkan sedikit tentang milestone yang telah saya lalui sepanjang 25 tahun yang lepas lah. Saya rasa ini semua bukan kerja saya seorang. Pencapaian ini semua adalah daripada kolaborasi dengan masyarakat dan juga ahli-ahli yang skillful lah dalam bidang mereka. Dan saya sebagai pencerita, saya cuma olah cerita-cerita yang mereka ingin bentangkan dan jadikan satu wadah supaya dapat ditonton ataupun di digest lah oleh masyarakat kita. Dan okey, okey,
Sebelum kita mulakan, saya ingin tunjukkan satu cerita filem pendek yang telah saya buat yang baru-baru ini. Dan filem ini adalah filem di filem Perdeka, dan dia telah dikomision oleh Esplanade. Dan ini filem 9 minit, dan lepas ni kita akan bincangkan sedikit tentang filem ni lah. Boleh. Tercetus dari sudut terpencil Nusantara. Putik wawasan menjadi pegangan. Setiap yang dicapai adalah nikmat, puak dan marga. Sudah tercapai. Dianggap lemah. Kulit putih Eropah jajah tanah, niaga monopoli sekat bara, melepaskan rantai ikatan musibah. Mempertahankan hak kita, difitnah sebagai lanun derhaka. Suara Nusantara megah bergema bebas, cengkaman berkurun lama. Bangsa baru tegak semarak, bertapak membangun melangkah. Kurun milenial terbuka lebar. Antara rempah ratus dan perniagaan, antara jajahan demi jajahan. Generasi Melayu masih tetap di sini. Tak Melayu hilang di muka bumi. Tak mungkin bangsaku layu di tanah sendiri demi menyalakan obor pertiwi. Anggaplah ini satu kembara sakti, tidak mudah untuk dilalui. Generasi baru teraju pasti, juang mempertahankan identiti sendiri. Aku tak mahu digelar kaum yang lupa diri. Melayuku teroka dunia, berjaya dalam niaga dan usaha. Tak gentar undur dengan mudah. Mencipta sejarah yang terbilang, kelilingi bulan dengan kapsul. Milik lesin pandu, kapal besi. Yang bersayap merentasi awan sepi. Bukan setakat menjadi kelasi. Pengalaman kemudi, kapal gegasi.
Tenagaku kini tinggal berapa detik lagi, Tua. Aku terpaksa lepaskan dunia ini. Perjuangan zaman ini, aku serahkan kepadamu. Kau bawalah obor ini dan sinari setiap pelusuk di muka bumi. Kerana Melayu takkan terus Melayu. Dari Temasek ke seluruh Nusantara. Kenapa engkau ingkar janji? Namun aku tetap gagahi sepanjang kembara yang bangkit kini. Perjuangan sukar ini akan diteruskan antara dahulu kala hingga kini. Telah banyak keringat membasahi, berbagai matlamat telah tercapai. Beratus status berganti pergi. Nusantara penghubung daerah dunia luas diterjah. Melayuku kini bukan lagi dungu, hanya ikut telunjuk tetamu. Bangsa ini jangan ditindas melulu. Jangan mudah diperkotak-katikkan lagi kerana mereka sudah punyai pemikiran dan jati diri sendiri. Nama-nama tokoh disanjung tinggi. Resam dan budi tetap dijunjungi. Agama Islam utuh berdiri. Tamadun Melayu berabad disanjungi. Sastra pantun peribahasa PUC tidak pernah dilupai. Namun, ada anasir yang perlu disingkiri. Gejala ideologi sesuka hati hanya ikut logika sendiri. Bingung dan tak pasti membuat aku bisu sepi. Pastinya, Melayuku akan bangkit jika diuji. Usah kau pandang rendah anak-anak jati negeri yang sanggup bergadai nyawa demi memperkasa tanah pertiwi. Terteputi pasti. Adakah dunia masih sangsi lagi? Okey, pertama kali saya bentangkan filem ini sebab saya rasa filem ini amat relevan dengan topik yang kita bualkan hari ini lah. Mitos Pribumi Malas, right? So, saya rasa saya buat filem ini untuk menyangkal pandangan tersebut yang diluahkan oleh penjajah. Dan saya rasa pertama kali sesiapa yang ingin lihat filem ni lagi bolehlah ke laman Esplanade dan tonton filem ni lah sebab ini ada available di YouTube lah.
Berbalik kepada topik hari ini, mungkin saya berikan gambaran sikit tentang latar belakang saya. Okey, saya orang Boyan, orang Pevian, dan saya dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana keluarga Boyan, right? Dan di sini saya ingin bentangkan tentang apa yang saya sebagai anak orang Boyan, apa yang saya tahu dan apa yang saya dengar oleh ataupun pandangan yang orang bukan bangsa Boyan yang selalu ditanggapkan kepada masyarakat saya lah. Mungkin ini telah berubah pada masa sekarang, tapi apa yang saya ada sikit unsur-unsur yang masih dipegang oleh bangsa bukan orang Boyan pada masa kini lah. Dan saya, saya dibesarkan dalam keluarga Boyan, maknanya kata orang Jawa tu Boyan tok-tok lah. Okay. Dan apa yang saya tahu, orang Boyan tu dia konservatif. Dia banyak yang jadi religious lah, religious leaders. Dan saya masih ingat masa membesar dulu, saya lepas maghrib, bapa saya, arwah bapa, akan kumpulkan adik-beradik di bilik dan mengaji. Dan saya ingat masa tu saya masih kecil lagi dan tak macam berapa fasih lah tentang urus pendidikan. So bapa saya macam ambil rotan terus macam letak dekat kadang tu terus jadi kita macam takut lah. Jadi so the disiplin untuk pembelajaran agama memang kuat lah. Dan apa yang saya tahu, masyarakat Boyan ramai yang bekerja sebagai blue collar. They are blue collar workers and they are very resourceful. Dan ramai yang bekerja keras kerana mereka berasal daripada blue collar workers. Jadi mereka inginkan anak-anak mereka supaya lebih arif dan keluar daripada lingkaran kesusahan itulah. Dan yang ketiga, apabila kita cakap pasal martial arts, macam pendekar, saya masih ingat lagi ramai kawan-kawan datuk saya yang mereka memang pendekar. Apabila during wedding ceremonies lah, ramai pendekar-pendekar yang OG ni, mereka keluar dan akan membentangkan cara-cara mereka bersilat, pencak silat. Dan yang akhir sekali yang masih saya ingat, ya, orang Boyan memang dikenal dengan emas mereka. Mereka selalu suka lagi-lagi kepada warga yang obak-obak saya, yang wanita, mereka suka apabila majlis perkahwinan, itulah kita boleh nampak mereka selalu suka exhibit dunia emas lah, dunia pound. Menayangkan ya. Menayangkan pound-pound yang tebal. Itu memang Boyan. Saya memang ngaku itu memang Boyan. Tapi daripada itu saya juga ingin ketengahkan stereotip yang selalu masyarakat saya lah masa saya membesar tu yang saya ingat orang Boyan memang dikenal, ini entah betul ke tidak, dengan witchcraft ataupun dengan bomo lah. Ilmu hitam ya. Ilmu hitam, yes. Ilmu hitam. Tapi ini ada sikit itu sebab saya ada sikit berbelah bagilah sebab sebagaimana yang saya cakap tadi, obok-obok yang saya kenal, yang keluarga saya yang kenal, mereka semua banyak yang religious. So sampai sekarang saya masih
trying to reconcile apa yang buat masyarakat Boyan tu dikenali sebagai ilmu hitam ni. Dan yang akhir sekali yang saya rasa yang berkait dengan topik kita hari ini, sebab saya masih ingat lagi daripada cerita obat saya yang mengatakan bahawa dulu kalau orang Boyan anak-anak muda ingin berkahwin dengan di luar daripada bangsa Boyan, mereka selalu mendapat penghinaan daripada bangsa-bangsa lain lah. Sebab ramai yang bangsa lain tu, saya tak mau cakap yang bangsa lain lah mereka anggap yang orang Boyan ni dia macam kata orang tu kasar. Macam kasar lah daripada segi relationships, and also macam daripada berbalik pada ilmu hitam. Jadi kalau pada masa dulu kalau kita jumpa anak-anak muda yang ingin macam intermarriage daripada Boyan ke daripada yang bangsa lain, mereka yang bangsa lain tu cakap, jangan kahwin dengan orang Boyan sebab orang Boyan ni bla bla bla. So dan kalau nak kahwin juga, ada yang saya tahu yang anak muda tu dipecat, di kick out of the family lah. Jadi itulah, so saya mendapat banyak-banyak cerita masa membesar tu daripada kisah-kisah inilah. Jadi daripada situ, apa yang saya ingin ketengahkan bahawa topik hari ini memang saya kenal sebab for the fact that memang saya dibesarkan dengan keadaan di mana saya sebagai seorang Boyan dan masyarakat saya dipinggirkan, di put aside sebab kita dipandang sedemikian, dan daripada situ so daripada topik ini saya amat rapat sekali sebab dan lagi-lagi saya sekarang bekerja sebagai seorang pembuat filem. Jadi sebagaimana yang tadi saya cakap, saya selalu constantly di face with trying to represent masyarakat Melayu yang benar lah, yang apa yang authentic kepada platform yang saya ingin ketengahkan subjek-subjek saya lah. Jadi berkaitan kepada buku ni Mitos Pribumi Malas. Saya rasa ini ada kaitan dengan orang Boyan sikit sebab daripada segi stereotip. Jadi pada hari ini kita berbualkan tentang topik ingin debunk the whole myth lah. Yes. Dan so pada sesiapa yang saya rasa saya ingin ketengahkan topik ini dari segi seorang penggiat seni lah, bukan daripada akademik. Sebab saya rasa saya pun apabila di-approach untuk ketengahkan topik ini, saya rasa macam tergugat sikit. Sebab saya rasa ada cendekiawan di luar sana yang lebih arif daripada saya lah. Jadi untuk bentangkan topik ini, saya make it less akademik lah, lebih santai sikit. So kepada siapa yang untuk membentangkan topik ini, untuk make it more apa makna itu apabila kita cakap pasal mitos pribumi malas tu, kenapa agaknya penjajah melihat terutama sekali masyarakat Melayu malas dan sedemikian, hingga kan stereotip ini terbawa-bawa kepada hari ini. Dan apa maknanya tu apabila penjajah lihat pribumi sebagai seorang malas.
Barangkali gambar-gambar yang saya akan bentangkan boleh memberikan sedikit gambaran apa yang mereka lihat, penjajah lihat tentang pribumi lah. Okey, gambar ini diletakkan Malay boys eating durian. Okey, dan dari sini kita lihat apabila mereka penjajah lihat tentang pribumi ni, saya rasa mereka lihat daripada segi penjajah yang melihat pribumi sebagai subjek yang tak ada, kata bahasa kasar tu, tak ada kerja lain. Tentang mereka tak ada aspirasi selain daripada duduk and be contented in their surroundings lah. Okey, ini orang Melayu makan durian. Dan ini tempat orang Melayu tinggal. Kita boleh lihat mereka tinggal di kampung, baju kurung, pegang durian dan sebagainya. Tak ada, dan ini lagi sampel baju. Okey, jadi daripada sini saya rasa dengan gambar-gambar yang mereka ambil ni, it reflected apa yang mereka pandang tentang pribumi. Maknanya tu kata orang tu shallow lah, tak one dimensional, tak ada, maknanya kita tak nampak pribumi sebagai seorang yang bekerja. Walaupun mereka yang dulu they are rice growers or fishermen. Kita tak nampak mereka sedang bekerja. Kita nampak mereka pakai baju cantik, ambil gambar. Dan kita nampak mereka dekat luar, depan luar rumah, pakai baju kurung, cantik dan gitu je. Sebab saya rasa dari sini kita boleh berbalik kepada perkataan penjajah tu. Penjajah dan malas tu lah. Saya rasa apabila kita cakap sentuh pasal penjajah, right? Maknanya kita inginkan kuasa. Kuasa terhadap pribumi, terhadap yang dijajah, right? So, dari sini kita berbalik kepada buku tu. Ya. Jadi buku tu saya dapat lebih berikan, buku tu telah berikan secara macam ringkas lah kenapa agaknya penjajah apabila mereka ambil gambar tu mereka tidak ambil gambar apabila pribumi tengah bekerja. Mereka suka ambil gambar yang macam gini lah, yang very passive, pakai baju cantik and all that. Sebab ini semua tertakluk kepada ingin menjajah, ingin berikan power kepada penjajah tu sendiri. Dan apabila pribumi tu lihat gambar-gambar ni, mereka macam, oh, aku memang lemah. Aku memang tak ada kuasa terhadap penjajah yang lebih berkuasa untuk determine my future. Jadi dari situ mereka self-esteem pribumi tu kira macam tergugat lah, terbantuk gitu. Jadi mereka dan apabila kita constantly lihat gambar-gambar ni sebagai pribumi, kita macam, oh, memang kita bangsa yang tidak berkuasa untuk keluar daripada lakar malas, lakar yang small mentality lah. Dan ini saya rasa amat ketara sekali apabila yang benar lah, sebab saya rasa macam saya sebagai seorang pembuat filem, apabila saya mula bekerja sebagai pembuat, bukan bekerja, tapi apabila saya mula buat filem, saya rasa selain daripada filem-filem Melayu P. Ramlee, saya tak ada macam reference filem-filem Melayu
dalam abad yang post independence, right? Jadi saya rasa anak-anak muda Melayu inginkan representation untuk mereka beraspirasi lah untuk buat kerja yang lebih signifikan lah, right? Dan so apabila kita dapat reference ni, dapat figures, icons yang boleh kita yang boleh berikan inspirasi untuk kita berkembang, saya rasa masyarakat boleh bertukar sikit, right? So daripada gambar-gambar yang diambil oleh penjajah itu, di mana menunjukkan pribumi adalah mereka tidak berinspirasi untuk bekerja, jadi mereka memang akan sentiasa di tempat yang mereka yang then after that, so daripada itu apabila kita dapatkan, kita comparekan gambar-gambar yang dulu dengan gambar-gambar yang sekarang, so kita ada gambar-gambar masyarakat Melayu yang telah yang successful lah, right? Dan kita boleh gambarkan apabila masyarakat kita sendiri, masyarakat pribumi, lihat gambar-gambar yang begini dan apa yang ia akan buat kepada yang anak-anak muda ni, masyarakat kita, apabila kita lihat gambar-gambar yang sebeginilah, alright? Okay. Right. Ya, so daripada saya, anggapan saya apabila kita lihat gambar-gambar yang begini, apabila kita lihat masyarakat kita sendiri yang berjaya, right? Saya rasa ada di inside our heart, we say, okay, yes, we can do it, we want to be like them, right? So saya rasa gambar-gambar yang begini memang perlulah dalam masyarakat kita untuk menyangkal mitos-mitos tu, dan juga untuk berikan inspirasi untuk anak-anak muda untuk maju ke hadapan lah. Okey, saya juga berkaitan dengan buku Dr. Syed tu, ada juga satu lagi buku ni yang saya rasa relevan untuk topik ni. Ia ditulis oleh Edward Said. Nama buku ni Orientalism. Dia juga sama dengan buku ni, tapi buku ni ditulis it covers the other side of the world lah, di mana buku mitos tu ditulis untuk the context is Southeast Asia, yes. Whereas this book, dia punya konteks tu adalah di Afrika, di sebelah sana lah. Okay, ini just for reference. Dan ini berbalik kepada apabila kita cakap pasal gambar-gambar lama oleh penjajah dan sekarang ni, dan apabila kita lihat gambar ni, gambar the main title is Group of Boyanis and Nothing Else, right? So saya perhatikan gambar ni memang apabila kita lihat dua budak dekat depan tu, mereka tengah bentangkan satu kotak, saya rasa emas, gold lah, sekotak emas. Dan ini memang betul-betul validate the whole stereotype lah. Orang Boyan memang suka simpan emas, right? So yes, saya rasa yang belakang tu memang tokoh-tokoh religion, macam ustaz-ustaz, ya. So it really kind of like so apabila saya lihat gambar ni, saya macam ada sikit conflicted lah. Ini gambar ni apa ni? Macam like, there's always this every time I look at the picture, there's always this new ideas that come out, like asking me what this picture is all about, right? Okay, the next one. Okay, saya ingin juga cakap pasal istilah ethnocentric.
Dan kenapa ini berkait tentang buku itulah, dan kenapa ini berkait dengan penjajah yang inginkan yang mereka jajah tu, yang pribumi sebagai orang malas, ya. Sebab saya rasa ethnocentric ni briefly is all about again is about control. It's about trying to melihat terhadap pribumi sebagai, apabila kita macam lihat, macam saya dengan Syaril, right? Oh, Syaril orangnya begini, saya orangnya begini, jadi saya awak berbeza daripada saya macam saya rasa saya lebih sebab awak macam gini, saya macam ini, saya apabila saya berbual dengan awak, saya selalu cakap yang ada perception yang saya lebih baik sebab baju awak, sebab awak barangkali pakai jam brand ini, sebab saya pakai brand ini, so saya lebih baik daripada awak. Itu definisi yang paling simple lah. So apabila kita buat ini, ethnocentric ni kira macam ia memberi judgement, memberi perseptif yang selalu yang negatif lah, sebab kita anggap yang apa yang kita lihat tu, yang kita daripada kacamata penjajah, kita selalu lihat yang pribumi ni berbeza daripada kita, jadi kita boleh kawal, jadi kita boleh kontrol mereka. Sebab itu kita lihat gambar penjajah digendong oleh wanita pribumi perempuan, dan yang lain satu kita lihat penjajah di-serve oleh pribumi yang tidak berbaju, cuma hanya sekadar berkemban lah. Yep. Dan juga apabila kita cakap pasal ethnocentric ni, kita lihat bahawa kita selalu memberi judgement yang bias lah. Di sini Global South dan Global North. Global South tu maknanya bangsa-bangsa yang miskin, third world countries lah. Whereas the Global North refer kepada masyarakat yang first world countries, right? Yeah. So dari sini kita boleh lihat first world country ada penjajah Mak Saleh being served by the Indian slave, correct. So daripada anggapan ni kita boleh lihat bahawa masa penjajah datang tu, mereka ingin benar-benar ingin kawal pribumi, dan kerana pandangan mereka, tanggapan mereka kepada pribumi ini memang berbeza, memang sekarang kita cakap pasal daripada ethnocentric ni kita move on kepada masyarakat Asian di visual medium lah, tak kira di gambar ataupun di sinema. So apabila kita buat research, pertama kali orang Asia digambarkan adalah pada tahun 1896, di mana ramai masyarakat kaum daripada China pergi ke Amerika apabila di suasana gold rush lah. Alright. And then berkait juga kepada mitos ni, apabila kita lihat filem-filem yang lama tu, kaum Asia Asians ni selalu digambarkan daripada segi ethnocentric. That means mereka tidak ada jiwa. Mereka tak ada kerja, mereka tak ada jiwa, dan
dan juga orang-orang Asia ni apabila diambil untuk berlakon tu, mereka tidak diberikan watak-watak yang utama lah. Mereka selalu diberikan watak-watak sebagai the servants. Ya. Okey. Ini saya rasa ini satu example yang baik sekali, di mana Anna May Wong ni, dia memang pada tahun 30-an dia memang pelakon Asia di US yang popular lah, yang memang kata orang tu memang the top lah. Tapi dia telah balik keluar daripada Hollywood dan pergi ke Europe kerana dia cakap dia memang penat untuk berlakon, sebab watak-watak yang dia beri tu selalunya watak-watak yang kecil, dan apabila diberikan opportunities to act in a big budget film, selalunya diberi watak-watak yang kecil. Dan juga instead of getting a real Chinese to act in as a Chinese roles, they always get macam Mexicans or American Indians or to fill up those roles, ya. So satu example yang baik sekali saya rasa adalah filem Good Earth ni, sebab daripada sini kita lihat yang semua watak-watak utama diberikan kepada pelakon-pelakon bangsa bukan bangsa Cina, ya. Filem ini saya masih ingat masa saya belajar filem tu lah, ditunjukkan, saya ada sikit macam gelak sikit lah, sebab watak-watak ni semua memang sepatutnya memang diberikan kepada pelakon-pelakon yang asli, yang Cina lah. Dan just to say also that Anna May Wong memang was one time memang ingin diambil sebagai watak ini, sebagai watak utama, tetapi atas sebab-sebab yang tertentu dia dikecualikan, dan watak tu diberikan kepada watak-watak yang bukan orang Cina lah. Ya, okey. So Robert Ito ni memberikan satu gambaran kenapa watak-watak kurang watak-watak Asian ni diberikan kepada watak-watak utama, diberikan kepada pelakon-pelakon Asian lah, ya. Ya. Okey, ini relevan sekarang juga. Kenapa kita masih jarang lihat watak-watak minoriti ataupun pelakon minoriti diberikan kepada kenapa watak-watak the main roles tidak diberikan kepada minoriti lah. Ya. Okey. Ini satu example yang baik sekali yang masih dibuat di Hollywood, di mana watak-watak yang memang ditulis untuk watak Asian diberikan kepada pelakon yang bukan Asian. Yang baru-baru ni inilah Ghost in the Shell, di mana watak yang dimainkan oleh Scarlett Johansson tu sepatutnya memang watak Jepun, right? Watak orang Jepun, tapi dalam atas for whatever reason the producers get her, a white person, to play the Japanese. This is another film. Saya rasa kita semua kenal, Doctor Strange, di mana watak the original character is supposed to be a Chinese person lah, the one, right? Tapi dalam filem tu penerbit tukarkan dan ambil pelakon yang bukan Cina untuk mainkan watak ni. Okey, baru-baru ini kita juga lihat filem Crazy Rich Asian, ya. Filem ni memang baik, tapi apabila kita lihat ni ada satu rather banyak babak lah, di mana
watak-watak jaga yang dimainkan oleh orang India. Mereka tidak diberikan ruang untuk lebih melakarkan watak mereka. Mereka hanya sekadar buka pintu, tutup pintu and that's it. So dari sini pengarah filem tu baru-baru inilah dia keluar dan cakap bahawa dia memang regret kerana tidak meluaskan watak tu. Okey, sekarang kita berbalik kepada, kita go back again to Malay representation in films lah. Saya masih ingat, okey, filem-filem pertama Melayu untuk orang Melayu yang dibuat di Singapura adalah bermula pada tahun 1937 oleh Ronan Shaw, dan filem-filem ini diarahkan oleh pengarah yang dibawa daripada India. Dan pengarah ini bukan calang-calang orang sebab di India sebelum mereka datang ke Singapura memang orang yang cemerlang lah. Tapi masalahnya apabila mereka datang ke Singapura dan buat filem Melayu, jiwa dan gerak-geri filem tu semua berdasarkan kepada watak-watak yang diimport daripada India, right? Ataupun misalnya filem cinta ni, filem cinta dan filem-filem yang lain semua sebenarnya memang diolahkan daripada filem yang dari India lah. Cuma yang bertukar maybe bahasanya dan ciri-ciri Melayunya, right? Maybe di filem yang lama tu mereka minum arak. Jadi apabila diolahkan untuk filem untuk orang Melayu, mereka minum teh, misalnya, right? Dan apa yang ketara sekali adalah yang saya rasa dibuat hingga ke hari ini adalah filem-filem ini juga menggunakan lagu-lagu, right? Dan lagu-lagu tu bukan sekadar lagu yang tak mengena dengan cerita tu lah. Lagu-lagu tu memang ada mengembangkan skrip tu. Yeah. Okey, filem-filem pertama yang diarahkan oleh anak Melayu sendiri adalah filem, saya rasa, filem Penari Beca dan Sebera Padi, dan ini diarahkan oleh P. Ramlee sendiri. Dan daripada sini filem-filem ini kita boleh dapat lihat bahawa unsur-unsur kemelayuan tu memang tertera di filem tu. Walaupun filem ini masih ada babak-babak nyanyian, tapi misalnya cerita Penari Becak tentang penari becak ni yang susah, tentang pergolakan antara darjat semua kan. So ini memang memang kuatlah. Dan Sebera Padi is a period film di mana ia mengetengahkan kisah-kisah, again, kisah darjat dan agama. Dan saya rasa ini memang the first few films yang memang tu lah. Dan ini telah berbalik pada mitos ni. Ini saya rasa P. Ramlee telah dapat reclaim that kemelayuan dalam filem-filem Melayu sendirilah. Right. Sorry. Okey, dari sini bercakap pasal berkaitan tentang filem, apabila anak-anak Melayu yang ingin buat filem Melayu tentang Melayu sendiri, saya rasa pada tahun 2005 filem pertama saya ingin kembali pula kepada untuk mengetengahkan orang Boyan lah, ya, yang keluar yang tidak stereotip, yang saya ingin ketengahkan orang Boyan bukan secara etnosentrik, tapi orang Boyan secara yang ada jiwa, yang ada aspirasi lah. Dan
Ini saya ingin kenalkan filem Lost Soul, tapi bukan the full film cuma dia punya trailer je. Ya. Laka macam pandai son ya. Malo naik sendrung. Mana pula pergi orang tua ni? Kenapa Kak Sabtu tak pakai kasut? Siap mak. Eson yang cuma telefon kalau benar anak 这 esok. 小人無情委託，拿到唔該講什麼？ Sorry. Okey, filem Lost Soul saya telah terbitkan menggunakan bahasa Boyan dan bahasa Melayu lah. Dan dari situ di sini juga anda boleh lihat bahawa saya telah gunakan bahasa Hokkien dan bukan bahasa Mandarin. national language. Saya memang deliberate lah untuk menggunakan bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa India. Saya gunakan bahasa Boyan, bahasa Hokkien. Di mana saya rasa ini adalah satu penting kerana kita ingin mengetengahkan sebagai seorang pembuat filem kita ingin mengetengahkan authenticity dan sincerity lah. Dan saya rasa menggunakan bahasa yang misalnya menggunakan bahasa Boyan dan menggunakan bahasa Hokkien itu akan dapat lebih mengetarakan jiwa bangsa tu lah, right? Dan sebagai seorang, sebenarnya apabila saya buat ini, saya memang hesitant sikit lah untuk share my own personal stories and all that. Tapi saya rasa ini memang penting sebab apabila kita berbalik kepada seorang filmmaker untuk buat filem yang autentik ini memang penting sebab dari sini saya rasa jiwa dan jiwa bangsa tu lebih ketara apabila kita tell personal stories, right? Dan daripada experience saya buat filem Bangsa Boyan dan filem Pendekar yang tadi yang kita lihat, saya rasa bangsa kita sendiri memang selalu sometimes we tend to underestimate our own culture, right? Yang di mana maybe the effect of all the things that we learn from the penjajah tu, di mana kita memang masyarakat malas and all that, kita tidak ada ura-ura untuk mengetengahkan bangsa kita, budaya kita yang matang dan yang kata orang tu yang ketara lah. Dan saya rasa ini penting sebab seorang filmmaker tu ada akses untuk ketarakan filem ini sebab filem-filem ini kita boleh ibaratkan sebagai documentation, right? So bayangkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, generasi future ni mereka boleh gunakan benda-benda ni untuk reflect balik budaya dan suasana orang kita pada masa kini lah. Sama juga apabila kita lihat sekarang filem-filem P. Ramlee yang dibuat 50 tahun yang dulu, kita boleh dapat lihat bahawa orang Melayu yang dulu memang begini, right? So dari situ kita boleh compare lah. Dan so dari sini saya ingin lagi lihat nanti Okey, saya ingin tunjukkan lagi di mana my effort to show the Malay culture in a proper light, you know. Dan ini ada satu filem yang berikut adalah filem Bila Larut Malam. Filem ni dibuat tahun 2015. Kita lihat dulu. Ini dia punya trailer je lah, bukan punya full film
Sunyi damai, damai sekelilingku, mengenangkan sayu bintang seribu, memuju rayu nada rindu lagu. Bila kali terakhir korang dengar berita dari suami korang? Apa aku peduli? Keluarga kau apa khabar? Bapak kau dah pandai jaga hal dia sendiri? Dalam kesihatan serta sopan santun dengan kawan-kawan, dengan hati bersih serta suci sama-sama. Okey. My role sebagai seorang filmmaker ni pada masa gini, saya rasa yang pentingnya adalah untuk mengetengahkan ciri-ciri yang autentik. Saya sebagai seorang pencerita, memang saya rasa diberikan tanggungjawab untuk mengetengahkan benda-benda yang benar lah, especially apabila cakap pasal bangsa Melayu dan bangsa yang lain, dan apabila kita kaitkan kepada mitos tu, saya rasa ini penting sebab daripada filem-filem ni kita dapat kata orang tu counter all this perception yang dibentangkan oleh penjajah, right? Dan ini memang penting sebab apabila sebagaimana yang tadi saya cakap, masyarakat in the future, apabila kita lihat lagi, kita melihat bahawa okey, adakah masyarakat Melayu memang malas, dan dari situ kita boleh berdebatkan lah. Dan sebab saya rasa juga filem-filem ini bukan saja untuk hiburan, filem-filem ini juga boleh digunakan sebagai dokumen, right? Sebagaimana pula filem-filem gambar-gambar yang diambil oleh penjajah tu digunakan sebagai dokumen, tapi itu daripada persepsi penjajah, dan pada masa kini filem-filem ni dibuat daripada persepsi peribumi itu sendiri, dan dari situ kita boleh lihat perbezaan, ya. Dan juga saya rasa kalau bukan peribumi sendiri itu yang mengetengahkan jiwa bangsa tu, siapa lagi kan? Dan saya rasa apabila peribumi itu sendiri yang buat, di situlah kita dapat the truth, yang apa yang benar lah, ya. Dan okey, sebagai seorang filmmaker juga, saya terutama sekali sebagai seorang filmmaker daripada anak orang Boyan, right? Saya selalu, kalau boleh, mengetengahkan ciri-ciri orang Boyan, walaupun tak besar, kepada cerita-cerita saya lah. Sebab saya rasa stereotip terhadap orang Boyan ni memang selalu ada, right? Dan saya juga ingin ketengahkan, kata orang tu, the ironies of the human condition, dan di mana kita boleh memperdebatkan. Dan cerita-cerita yang saya luahkan di filem tu adalah daripada pengalaman saya sendiri. So jadi filem yang akan saya tunjukkan ni, filem yang penuh 5 minit, adalah daripada dua kehidupan saya yang pernah saya lalui sebagai anak orang Boyan, dan sebagai pengalaman saya di National Service lah, right? Dan bagaimana saya ingin menyatukan kedua-dua ni lah.
Hey guys, so what are we going to do tonight? We have early nights off. We go running down by the beach ah. We haven't done it in a long time. Kilat, man, these guys. Hey, come on, let's go. Bang, ngabut tabuk nak. Kita patut exercise macam diorang bang. Kalau tidak, gini jadinya. Kalau asyik duduk je tunggu bos. Dari tadi tau Eson polis. Habis? Moncar bang, gaga. Pandailah kau ambil hati. Sejak Eson sampai tadi tau dah polis. Bukan macam benar. Dari tadi engor kat telefon aja. Asyik nunggu boy. Memanglah kadang-kadang bosan kalau nunggu. Habis nak buat macam mana? Dah cara cari rezeki kita macam gini. Lagipun kan memang daripada zaman ubek-ubek kita. Toke-toke mana nak terima driver kalau bukan orang boyan? Tak usah. Cari teh. Down. One. Down. Go. Down. Hey. Dek, dari camp mana ni? Dari Henan Camp, makcik. Apa kau buat dengan diorang kat sini? I'm with them. Kau driver? Mostly, I'm going to order desserts. What you want? The usual lah. 5th koi or 6th koi also can. Hello. Ya. Tak semua orang nak cari makan kena jadi driver tau. Cukup makan ke pakai uniform ni hari-hari? Uniform tu pakaian. Luaran je, cik. Most priceless are my friends. Selalu ajak makan. Duduk berdamai satu meja macam ini. Driver ke, serviceman ke, doesn't matter. Yang penting, kita sama-sama amanah. Tak tinggalkan tanggungjawab. Bro, 5th koi. Lai, makan. Hey, so who is up for second round? Masih lemak? Tomorrow we got IPPT in the morning. Watch what you eat. Don't eat too much. Hey, Andrew, you confirm signing up for the selection test? Yeah, I'm still thinking about it lah. Just go for it lah. You can do it if you put your mind to it. We dare you. Bang, jangan malam-malam sangat. Aku nak gerak ni. Okey, di sini saya rasa satu situasi di mana representation, perwakilan orang-orang kita
bukan sekadar duduk makan durian ataupun sekadar berdiri di depan rumah kampung pegang durian. Kita telah move on kepada benda-benda yang saya rasa lebih relevan kepada jiwa dan aspirasi orang Melayu lah. Ya. So dari sini sebagai seorang filmmaker juga saya daripada mitos-mitos tu saya ingin saya rasa juga ramai pembuat filem ingin move on daripada that kind of representation oleh terhadap orang-orang pribumi, right? So di sini kita telah nampakkan bahawa orang Melayu telah move on menjadi dari seorang driver, chauffeur dan juga sebagai seorang askar. Dan dari situ saya ingin satukan mereka dan cari di mana mereka boleh, kata orang tu boleh find a point of reference lah untuk ke hadapan. Jadi dari sini saya rasa sama-sama tak kira kita kerja apa-apa, yang penting kita ikhlas dan kita just do the best that we can. So I think this is the kind of this message for me lah. Sebagai pembuat filem ni saya rasa penting untuk keluar apa yang kita harus lakukan untuk keluar dan memberikan satu persepsi yang barulah dan terkeluar daripada mitos yang itulah. Ya. Saya rasa ya itu. Okey, baik sekali. Terima kasih Sanif Oleg atas pembentangan yang saya rasa amat padat dan mantap sekali. Jika saya boleh simpulkan di sini, pentingnya ya kita semua ya sebagai masyarakat Melayu, masyarakat Singapura berusaha untuk terus menyangkal dan memecahkan mitos-mitos yang berkeliaran di luar sana ya, baik yang dipaparkan di media ataupun di dalam tulisan misalnya ya, dan bagaimana kita pentingnya kita mengambil peduli ya tentang apa yang dipaparkan, apa yang bagaimana satu masyarakat itu direpresentasikan berdasarkan mitos-mitos yang telah digembar-gemburkan ya satu hari dahulu oleh kaum penjajah itu ya. Namun seperti yang tuliskan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya Mitos Pribumi Malas itu, yang perlu kita lakukan ya ialah untuk identify all these mitos-mitos ni dan kita sangkal ya, dan sebagai jika kita lihat Sanif Oleg sebagai seorang filmmaker itu, beliau sudah usahakan ya bagaimana paparan ataupun masyarakat Melayu seperti masyarakat Boyan misalnya dipaparkan dengan secara yang autentik, yang benar, yang tidak berdasarkan mitos atau prejudis ya. Terima kasih sekali lagi Sanif Oleg. Kita sangat beruntung sekali bersama dengan anda untuk hari ini untuk membincangkan topik yang sangat relevan dan penting sekali.